ilmu pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firmannya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 211, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinat wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Surah Baqarah ayat 211. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sal bani Israil, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinat, berapa banyakkah kurniaan-kurniaan dan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka, min ayatin bayyinat, daripada tanda-tanda, hujjah-hujjah, bukti-bukti dan dalil-dalil keterangan daripada kami yang begitu jelas, terang dan nyata. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at, barang siapa yang menukarkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat itu datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat keras akan azab ataupun keras siksaannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan begitu banyak akan nikmat-nikmat dan kurniaan-kurniaan serta keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah berikan kepada mereka, yang mana terdiri daripada keterangan-keterangan, hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang nyata. Dan di antara kelebihan tersebut ialah Allah telah mengutuskan seorang Nabi dan Rasul kepada mereka di kalangan Bani Israel, merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan diberikan kepada Nabi Musa ataupun diwahyukan serta diturunkan kepada baginda akan sebuah kitab, iaitu merujuk kitab Taurat, sebagai pegangan dan keyakinan bagi mereka, sebagai tuntunan hidup mereka, sebagai petunjuk dan hidayat mereka di dalam bersyariat akan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh dipertunjukkan dan dipertontonkan kepada Bani Israel melalui Nabi ini, Rasul ini, iaitu Musa alaihi salam, dengan beberapa mukjizat-mukjizat yang jelas, mukjizat-mukjizat yang nyata dan terang. Baik, gambaran di sini Allah nak bagi tahu kepada kita ayatin bayyinah ialah merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihi salam yang telah menyampaikan kepada mereka, yakni menyampaikan kepada Bani Israel apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda, iaitu dari sudut keimanan, dari sudut bersyariat mereka, sama ada dengan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa dan dipertontonkan kepada mereka bentuk-bentuk mukjizat. Dalam sejarah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salam, kita ambil beberapa contoh sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah
di dalam kitab tafsirnya yang terkenal dan agung, Tafsir Al-Quranul Azim. Di dalam tafsir tersebut, Imam Ibn Katsir telah mendatangkan beberapa mukjizat Nabi Musa sewaktu hayat baginda bersama mereka, yakni Bani Israel. Antaranya ialah tentang tongkat baginda, yang mana telah maklum pada kita bahawa tongkat Nabi Musa ini adalah merupakan salah satu bentuk mukjizat baginda, yang mana bila tongkat ini dilemparkan, dia bisa merubah tongkat ini bertukar menjadi seekor ular, yang mana juga telah diceritakan oleh Allah dalam Quran, selain daripada ketika kes pertemuan Nabi Musa berbicara dengan Allah di atas Bukit Tursina. Peristiwa ni dah berlaku dah. Bila Allah minta Nabi Musa lemparkan tongkat dia, Nabi Musa lempar tongkat dia jadi ular. Dan kali yang kedua sewaktu perlawanan, pertarungan dengan ahli-ahli sihir di dalam istana Fir'aun sendiri, yang mana sekali lagi tongkat yang sama, mukjizat yang sama ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tongkat ni bertukar sekali lagi jadi ular. Dan yang lebih sedisnya, tongkat ini dia makan hampir semua ular-ular yang diputar belitkan, ular-ular yang dimanipulasi oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Pertama, Imam Ibn Katsir sebut tentang tongkat. Yang kedua ialah tangan beliau. Tangan Nabi Musa ni, mukjizat dia bila dia masuk dalam poket dia, dalam baju dia, bila dia keluarkan tangan dia ni akan bercahaya. Dan cahaya ini bukanlah sama seperti tangan yang terkena penyakit ataupun tangan yang terkena atas keganjilan suatu perkara, tapi tangan yang diberkahi dan dipenuhi dengan mukjizat daripada Allah. Hal ini berlaku ketika Nabi Musa menentang Fir'aun. Dan Allah menunjukkan lagi mukjizat-mukjizat yang lain sewaktu Nabi Musa bawa Bani Israel, kaum dia, keluar lari daripada Fir'aun. Sekali lagi dengan objek yang sama, alat yang sama, tongkat tadi digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan lautan yang luas di hadapannya. Nak pi ke kiri tak kena, nak pi ke kanan tak kena, nak balik pusing U-turn ke belakang, tentera Fir'aun duk hambat. Tentera Fir'aun duk kejap. Last kali terpaksa berhadapan dengan lautan yang luas, lautan yang besar. Dan dengan mukjizat yang sama, bila Nabi Musa pukulkan tongkat baginda ke atas laut tadi, apa jadi? Maka terbelah dua lah laut tadi. Dan ada banyak riwayat yang menceritakan tentang konteks bagaimana terbelahnya laut yang dipukul oleh Nabi Musa di dalam tafsir-tafsir yang diterjemahkan oleh ulama-ulama mufassirin. Panjang dia hurai. Tapi malam ni kita nak bincang tongkat tadi itulah yang jadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Selepas selamat di belah sana tu, banyak lagi Allah tunjukkan mukjizat pada Nabi Musa dan Bani Israel. Antaranya bila mereka kehausan, ketiadaan air di tanah yang gersang, tanah yang tandus, tanah yang kering dan sebagainya. Sekali lagi tongkat Nabi Musa ni diperintahkan oleh Allah agar dipukul, dipalu pada batu. Secara hukum alam, natural, tongkat ni biasa buat daripada apa? Kayu. Tapi nak pukul kayu ni atas apa? Atas batu. Nak pukul atas batu. Kalau kita kata ambil hukum alam, hukum natural ni, batu lawan kayu, siapa pecah, siapa patah. Ikut hukum adat, patahlah kayu tadi. Tapi bila pukul pada batu tadi, maka terpancarlah apa dia? 12 mata air. Terpancuk 12 mata air daripada celah-celah batu tadi, dan setiap Bani Israel mengenali tempat mereka untuk minum atau mengambil sumber air tu. Sebab Bani Israel ni, anak beranak Nabi Yaqub ni, dia ada 12 bani, 12 keturunan. Dan ini sesuai dengan bentuk sumber pancutan air pun ada 12. Masing-masing ada sumber dia mengikut keluarga dan sib masing-masing.
Seterusnya, sepanjang perjalanan mereka, padang pasir, gunung ganang, cuaca pastinya panas, cuaca pastinya terik. Dan sekali lagi Allah menunjukkan kepada mereka akan nikmat dan kelebihan, iaitu menaungi mereka dengan awan yang sentiasa bergerak dan mengikuti mereka. Maksudnya mereka berjalan tu ada awan yang teduhkan mereka, ada awan yang menyejukkan mereka. Jadi kita hari ni pergi mana-mana pun, kalau panas, panas situlah. Kalau hujan, hujan situlah. Tak ada siapa nak payung, tak ada siapa nak teduh. Walaupun hakikatnya tu semua adalah nikmat Allah. Tapi Allah bagi macam tu kat mereka. Tak cukup dengan tu. Bila mereka tersesat, Allah kurniakan dua nikmat lagi. Manna wassalwa. Madu-madu. Dan berupa, kita kata apa ni? Salwa ni burung puyuh yang siap dimasak, yang siap terpanggang untuk dijadikan makanan bagi mereka. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan apa kaitan dan hubungan penyebutan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia dengan Bani Israel? Nak menunjukkan bahawa mereka ni hidup sezaman, hidup semasa, hidup sehayat dengan Nabi Musa. Mereka menyaksikan hal tersebut sendiri dengan kepala mata mereka. Bukannya mereka tu mendengar cerita-cerita, berita-berita daripada orang lain. Bukan kata kami dengar cerita Nabi Musa ni, mukjizat dia pelik-pelik. Kami dengar mukjizat dia macam-macam. Kami dapat berita lagu tu, kami dapat berita lagu ni. Tidak. Tetapi mereka adalah orang yang bersekali menyaksikan peristiwa tersebut secara terus dan langsung. Jadi yang Allah nak sebutkan di sini, barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang pada mereka. Tukar bentuk macam mana? Sepatutnya kejadian-kejadian seperti yang ditunjukkan pada mereka menyebabkan mereka makin kuat beriman kepada Allah. Kita ni kalau tunjuk satu-satu benda yang gharib, yang ajaib, yang aneh, yang tak boleh dilakukan oleh manusia biasa, yang tak boleh difikirkan oleh akal yang logik dan rasional, kita makin kuat percaya kepada hal tersebut. Dalam bentuk mukjizat lah ni kita berbicara. Ada juga benda luar biasa yang kita panggil sihir, yang tu tak suruh percaya. Ada juga ahli-ahli sihir, orang-orang yang terror buat-buat benda sulap menyulap ni, dia boleh buat benda yang lain pada orang buat. Yang tu kita tak suruh percaya, yang tu kita tak suruh beriman. Yang ni mukjizat datang daripada Nabi Allah, utusan Allah. Patutnya keimanan kamu makin kuat. Tetapi mereka telah menukar keimanan mereka dengan kekufuran kepada Allah. Baik, antara perkara-perkara yang telah mereka tukar secara imbas dalam sejarah, iaitu selepas Nabi Musa diseru oleh Allah untuk menghadapnya di atas Bukit Tursina untuk menerima wahyu daripada Allah. Dan inilah yang membezakan wahyu sebelum ini dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana wahyu-wahyu sebelum ini turun dalam keadaan bertulis. Telah tertulis pada alwah-alwah, pada lorekan-lorekan batu yang diturunkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk bacaan secara terus daripada Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan kepada Rasulullah dan terus tersimpan di dalam hati baginda. Jadi jangan sesekali pernah menganggap bahawa dulu bila Nabi Muhammad ni menerima wahyu di dalam Gua Hira bersama dengan Jibril, jangan pernah otak kita, fikiran kita membayangkan Jibril buat turun kitab pada masa tu. Jibril tak buat turun kitab. Maksud saya ada seketui kitab, dia bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah fikirkan demikian. Begitu juga ketika Rasulullah balik, yang ada bersama Rasulullah apa dia? Ketakutan dia.
kebimbangan dia yang dia minta kepada isteri dia Khadijah, zammiluni, selimutilah aku. Pernah dah dalam sejarah atau mana-mana ulama atau mana-mana pengarang kitab dia cerita Nabi balik tu bawa dah satu kitab yang Jibril bagi dari Gua Hira. Ada tak pernah dengar lagu tu? Tak akan pernah dengar sama sekali, tuan-tuan. Jadi ini nak membuktikan bahawa adanya perbezaan cara penurunan wahyu, bentuk dan konteksnya kepada Nabi Muhammad berbeza dengan nabi-nabi sebelum ini. Jadi perkara pertama penyelewengan antara yang mereka buat ialah kerana terpedaya dengan manipulasi, tipu helah dan permainan bacul oleh Samiri. Sebelum Nabi Musa naik, Nabi Musa pesan apa dekat saudara dia, Nabi Allah Harun? Jaga baik-baik Bani Israel ni. Padahal dia pergi tak berapa lama je, berpuluh-puluh hari. Tetapi akibat permainan Samiri, fitnah ini berjaya. Dan ada sebahagian daripada Bani Israel yang termakan fitnah Samiri, akhirnya menjadikan lembu yang dibuat oleh Samiri, lembu yang dicipta oleh Samiri sebagai Tuhan dan sembahan mereka selain daripada Allah. Tu kita pelik tu. Pelik lagu mana, tuan-tuan? Kalaulah hari ni orang boleh terseleweng, orang boleh tersesat, orang boleh tersalah, orang boleh terkeliru, sembah tu, sembah ni, sembah tu, sembah ni, kita tak jadi nak pelik sangat. Pasal apa? Sebab Nabi-Nabi tak hidup dah zaman kita. Paling last pun Nabi Muhammad dah wafat 1400 tahun lebih. Kalau ada orang sesat hari ni pun 1400 tahun, terpisah hubungan jarak masa dengan Nabi. Ni yang jadi pelik sesat, Nabi tu ada 2 orang elok-elok lagi. Seorang baru naik ambil wahyu turun, seorang duk jaga depa. Jadi boleh bengong kelu lagu mana sesat lagi. Ni nak habaknya, hidayah itu milik Allah dan kesesatan itu juga adalah milik Allah yang ditimpakan ke atas mereka-mereka yang teruji dengan fitnah tersebut. Jadi sebahagian daripada mereka dah tersesat. Dan Allah sebutkan banyak tempat lagi di dalam Al-Quran sebagai contoh. Apakah bentuk penyelewengan-penyelewengan dan kesilapan yang dilakukan oleh mereka. Antara lain ialah mereka menyembunyikan fakta-fakta, menyembunyikan maklumat-maklumat dan kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab tu dah cerita dah, di akhir zaman nanti, di suatu masa nanti yang ditentu dan ditakdirkan oleh Allah akan lahir Nabi akhir zaman. Merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya, dengan cerita-cerita yang ada penisbahan dan kaitan dengan Muhammad, mereka tahu kebenaran tersebut. Tetapi apa yang mereka dah buat, mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Walhal Al-Quran jelas menyebutkan mereka kenal Nabi Muhammad, mereka tahu pasal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Orang yang lebih kenal seseorang lebih daripada dia kenal anak dia ni, bererti ayat tu nak habaq apa? Tahu sungguh, kenal sungguh. Tapi tahu pun, kenal pun, dia beriman ke tak dengan Nabi Muhammad? Dia tak beriman. Dia punya pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, tapi dia tak beriman dengan hal tersebut. Antara lain disebutkan oleh Allah, mereka menjualkan harga ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa yang mereka buat dan maknakan daripada ayat ini, mereka menyelewengkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Dengan bahasa yang mudah, ada sebahagian daripada hukum-hukum tertentu halal mereka telah haramkan. Ada hukum-hukum tertentu yang haram mereka telah halalkan bagi mereka. Mereka dah ubah syariat, mereka dah ubah hukum hakam. Walaupun bukan secara sepenuhnya atau secara keseluruhannya. Dan ada di antara ulama-ulama mereka, robai-merobai mereka, buat apa? Mereka mengenakan harga-harga tertentu atas persoalan-persoalan dan pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dengan alasan untuk mendapatkan imbuhan, untuk mendapatkan duit,
mereka meraihkan setiap pertanyaan itu walaupun hukum yang diberikan itu salah. Contoh, kalau ada orang mari nak tanya satu hukum, tapi hukum tu sebenarnya salah, hukum tu sebenarnya tak boleh, tapi orang tu awal-awal lagi angkat duit dah dalam poket. Jadi dia buat ayat-ayat yang boleh menyebabkan apa? Menyebabkan hukum tu boleh hukum tu berjalan kepada orang tersebut. Jadi dia dapat imbuhan-imbuhan tertentu daripada pertanyaan-pertanyaan. Kerana kitab Taurat pada masa mereka dianggap eksklusif, orang biasa tak boleh baca. Kitab Taurat hanya menjadi pegangan kepada ulama-ulama besar yang dianggap mereka lah yang paling faham tentang kitab Taurat. Orang biasa ni tak boleh baca, tak mengerti, tak mengetahui. Jadi mudahlah mereka memanipulasi akan kebodohan tersebut. Berbeza kita dengan Quran hari ini. Bukanlah Quran tu eksklusif bagi ulama-ulama saja. Orang awam macam kita tak boleh tahu pasal Quran. Netizen macam kita tak boleh tahu pasal Quran. Jadi yang sebenarnya semua boleh tahu pasal Quran. Tak kira dia siapa, sebab menjadi kewajipan belajar tentang ilmu Al-Quran dan isi-isi kandungan dia. Berkemungkinan kalau itu juga berlaku kepada Al-Quran, benda yang sama boleh berlaku kepada kita bila berhadapan dengan ulama kita hari ini. Saya bagi contoh saja. Kalau bayangkan Quran ni eksklusif, ulama kita saja boleh baca Quran, boleh tafsir Quran, boleh faham Quran betul. Itu identik dengan mereka, otoriti mereka. Tetapi kalaulah mari tanya macam-macam, mudah untuk diperbodoh-bodohkan kalau kita tak tahu apa pasal Quran. Ni sebab kita tahulah sikit-sikit, kita boleh baca, kita boleh belajar. Bila orang datangkan satu hukum yang dia jadi pelik. Ustaz, apa hukum berzina? Berzina tu boleh lah kalau hang nak berzina. Kita jadi lain dah. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu benda tu tak boleh, benda tu salah. Kecuali ada kes-kes tertentu lah dalam keadaan demikian. Bukan kata boleh berzina ke. Kita kata satu masa kita dengan perempuan, lepas tu perempuan tu pun orang sumbat muncung senapan di kepala, kita pun muncung senapan di kepala. Hang kena berzina dua orang ni. Kalau tidak, dua-dua aku pam. Lagu mana masa tu? Lagu mana masa tu? Kalau orang yang kuat iman dia, kami tak akan buat. Pam, mati-matilah. Jadi kalau orang yang terbuat juga, adakah dia bersalah dan berdosa dalam keadaan tersebut? Saya tanya ni. Dah dipaksa lah, maksudnya bukan sukarela. Orang letak senapang, hang kena berzina dua orang ni. Seorang atas kepala kita, seorang lagi atas kepala perempuan tu. Jadi hak kuat imam mungkin meninggal kerana tak mau buat apa yang mereka suruh, kena tembak. Tapi yang tak kuat iman mungkin melakukan hal tersebut bukan kerana kehendak, bukan kerana sukarela, bukan kerana itu adalah kewajipan bagi dia, tapi atas keterpaksaan, darurat atas dia nak jaga nyawa. Kalau kita kata nak kait dengan hukum tadi yang kita sebut secara umum, berzina tu haram lah. Okey. Jadi inilah benda-benda yang berlaku dalam sejarah Bani Israel bersama dengan nabi-nabi dan ulama-ulama mereka. Jadi ayat ni seolah-olah menggambarkan pada awal pertanyaan, tanyakan pada Bani Israel. Tanyakan pada Bani Israel. Berapa banyak dah Allah bagi keterangan-keterangan dan ayat pada mereka, kenapa mereka sanggup tukar keimanan dengan kekufuran? Atau bahasa lain, pasal apa kamu sanggup tukar kebenaran dengan kebatilan? Pasal apa kamu sanggup tukar yang putih kepada yang hitam? Pasal apa kamu sanggup tukar yang hak kepada yang batil? Pasal apa sanggup tukar antara wahyu dan mukjizat kepada nabi-nabi dan rasul dengan hawa nafsu dan angan-angan kosong kamu? Baik. Allah menjanjikan apa kepada golongan macam ni? Ingatlah, Allah mempunyai siksa dan azab yang keras. Azab yang keras ni Allah akan timpakan kepada golongan yang buat pertukaran tersebut. Pertukaran apa? Pertukaran tadilah kita sebut, sepatutnya dengan tunjuk bukti, tunjuk hujah, kamu makin beriman. Tapi kamu menjadikan benda tu sebagai perlawanan dengan apa yang kamu nafsukan, apa yang kamu hawakan, menyebabkan kamu memilih kekufuran berbanding dengan keimanan.
Jadi azab Allah keras. Jadi saya nak sebut beberapa perkara, terutama tentang filosofi ataupun falsafah bila kita berdepan dengan keadaan macam ni. Ni di luar konteks tafsir, saya sebut awal-awal. Pertama ialah saya nak sebut kaitan dengan informasi ataupun maklumat yang Allah beritakan kepada kita menerusi ayat ni. Pertama ialah Allah nak suruh kita beriman dengan apa? Allah nak suruh kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dari sudut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Satu, sebab nabi-nabi yang terima wahyu dan kitab ini, sebagai contoh Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Daud, kitab Zabur, Nabi Isa, kitab Injil, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Pertama, Allah nak suruh beriman dengan wahyu-wahyu tersebut tanpa berkecuali. Sebab itulah antara rukun iman kita beriman kepada kitab. Maksud beriman kepada kitab di sini ialah kita beriman bahawa suatu ketika dahulu Taurat memang benar-benar turun pada Nabi Musa. Tapi bukan Taurat hak diselewengkan hari ni lah. Maksudnya dalam kata lain, kita beriman tu dulu Allah pernah turunkan Taurat yang sejati, Taurat yang asli kepada Nabi Musa untuk digunakan sebagai syariat bagi kaumnya Bani Israel. Kita juga percaya dan beriman benda yang sama turun pada Nabi Daud, turun pada Nabi Isa, apatah lagi kepada Nabi terakhir Muhammad. Dan juga nak suruh kita percaya dan mengimani apa yang ditunjukkan dan dipertontonkan kepada nabi-nabi dan rasul itu, termasuk bab mukjizat tu. Bab mukjizat tu. Sebab Allah sebut benda-benda tu dalam Quran. Allah nak suruh kita dengar, Allah nak suruh kita renung, Allah nak suruh kita percaya. Allah cerita ni menerusi firman dia, kalam dia. Quran cerita mukjizat Nabi Musa macam ni, mukjizat Nabi Musa macam ni, mukjizat Nabi Musa macam ni. Nak suruh kita dengar, nak suruh kita perhati, nak suruh ambil pengajaran, nak suruh kita percaya. Nombor satu kaitan dia, apa yang disampaikan, sama ada wahyu, apa yang dipertontonkan atau ditunjukkan, sama ada mukjizat, percaya dengan dia. Nombor dua, Allah nak suruh kita percaya dan beriman kepada orang yang menyampaikan wahyu dan menunjukkan mukjizat tu. Siapa dia? Nabi itulah. Nombor satu kita sebut tadi, benda yang dia sampaikan, kena percaya. Benda yang dia tunjuk, mukjizat, kena percaya. Nombor dua, penyampai tu. Mukjizat macam ni Nabi Musa, percaya pada Nabi Musa. Mukjizat macam ni Nabi Ibrahim, percaya Nabi Ibrahim. Mukjizat macam ni Nabi Yaqub, percaya Nabi Yaqub. Mukjizat macam ni Nabi Yusuf, percaya Nabi Yusuf. Gabungan daripada kedua-dua ni, dia akan tarik suruh percaya kepada siapa? Poin dia kepada pemilik wahyu tu. Pemilik perkataan, pemilik kalam yang cerita pada kita kembali pada Allah. Tiada kemampuan apa-apa hatta seorang nabi pun, tiada kemampuan apa-apa hatta seorang rasul pun kalau hal tersebut tiada keizinan daripada Allah. Allah tak izin, turun tak wahyu? Tak turun. Allah tak izin, jadi tak mukjizat macam-macam? Tak jadi. Sesuai dengan keizinan dan apa yang Allah tentukan dan takdirkan pada seorang nabi dan rasul mengikut konteks sesuai dengan zaman dan masa masing-masing. Poin paling last nak balikkan kita balik pada Allah. Bawah dia tu percaya ke nabi, bawah dia tu percaya kata-kata, perbuatan dan apa yang ditunjukkan oleh nabi. Begitulah hujah yang Allah nak tunjuk, jelas, nyata, terang. Tapi kalau orang pilih hak selain tu lagi, tak erti nak kata lah kita. Tak erti nak kata dah. Tak erti nak habak dah kalau hang tu pilih hak lain lagi, selain daripada apa yang Allah tunjuk. Dan seterusnya yang kedua, hak ni kita nak erat golongan-golongan yang selalu bersikap bacul, bersikap double standard, bersikap tidak adil dalam keterangan-keterangan dan kenyataan mereka terhadap Islam. Sebagai contoh, kalau kita ambil sebagai contoh, yang Allah cerita ni
benda yang berlaku zaman Nabi Muhammad ke zaman Nabi Musa ni? Ayat kita baca tadi. Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Kalau Allah tak turunkan ayat ni, beritakan pasal Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, agak-agak kita tahu tak? Kisah Nabi Musa dengan kaum dia, kisah mukjizat Nabi Musa. Kalau ayat Quran tu Allah tak turun pada Nabi Muhammad, cerita benda tu. Nak suruh kita cari sendiri. Hang cari sendirilah sejarah Musa, agak-agak jumpa tak? Susah tuan-tuan. Kalau tanpa wahyu daripada Allah. Ini adalah penting rangkaian untuk memberi pengukuhan dan kekuatan kepada keimanan kita. Baik. Apa kenyataan-kenyataan yang bersikap bacul ataupun double standard terhadap Islam? Baik, contoh. Kalau kita punya hati yang baik, hati yang bersih dan hati yang boleh berfikir. Kalau kita mengambil konteks ketuhanan, Tuhan. Bila sebut Tuhan ni, pastinya nama yang diberikan kepada zat ketuhanan itu berbeza mengikut konteks pada zaman ataupun pada bangsa ataupun pada bahasa tertentu. Zaman Bani Israel, mereka ada bahasa mereka. Mereka ada bangsa mereka. Dan berkemungkinan mereka menamakan zat tersebut tidak sama dengan apa yang kita namakan pada hari ini. Sebab itulah keluar istilah-istilah zat ketuhanan tu dengan dinisbahkan pada nama seperti Yahweh. Siapa dia Yahweh? Di sisi orang Yahudi, Tuhan lah. Elohim di sisi orang Nasrani, Tuhan lah. Allah di sisi orang Islam pun dia. Tuhan lah nama bagi zat tu. Dia bukan isu nama tu. Kalau benda tu merujuk kepada zat yang sama, dia tak jadi masalah. Dia tak jadi masalah. Contoh macam ni lah nak bagi mudah faham. Merujuk kepada saya. Merujuk kepada saya. Orang di sini panggil saya Ustaz Auni. Siapa Ustaz Auni? Saya lah. Kalau balik kampung, contoh orang panggil John. John tu siapa? Contoh. John tu siapa? Orang lain ke saya juga? Saya juga. Dalam kumpulan gelap saya, kumpulan underground saya, orang panggil Tiger saya. Jadi kalimah Tiger tu merujuk pada siapa? Saya juga. Tak kira lah. Masa duduk dengan kelab, orang panggil Tiger, balik kampung, orang panggil John, panggil sini Ustaz ni. Tuan dia orang lain ke? Tak, orang yang sama. Nama tu boleh berbeza mengikut suasana dan situasi. Di sini kita jadi pelik seolah-olah tomahan-tomahan dan tuduhan sebelum ni menyatakan bahawa Tuhan yang dipercayai dan diimani oleh mereka amat jauh sekali dengan apa yang diimani dan dipercayai oleh orang Islam. Kata-kata ini nak menunjukkan kepada mereka, hak mereka tahu, hak mereka kenal, hak mereka percaya, hak mereka beriman tu bentuk lain, tapi hak orang Islam percaya ni bentuk lain. Seolah-olah dia cuba membezakan. Kalau orang Islam percaya lagu ni, beriman lagu ni, bukan hak kami percaya ni. Kata-kata ini akan membentuk jumlah. Maksudnya Tuhan kami percaya macam ni, golongan ni percaya macam ni, aliran ni percaya macam ni, hak ni percaya macam ni. Hakikatnya berapa banyak sebenarnya? Adakah banyak Tuhan tu? Tidak. Kalau kita tengok aspek-aspek yang penting, contoh, dalam Taurat dulu pada Nabi Musa, wahyu Allah kepada Nabi Musa suruh beriman satu Tuhan ke banyak Tuhan? Satu je. Maksudnya Tuhan hak turunkan wahyu pada Nabi Musa menerusi kitab Taurat pun suruh beriman satu Tuhan. Mari zaman Injil Nabi Isa pun kitab tu suruh percaya dua Tuhan, tiga Tuhan ke satu juga? Satu juga. Mari Nabi Muhammad pun suruh satu juga. Amat tidak logik untuk kita membezakan tu Tuhan lain suruh beriman satu Tuhan, zaman Nabi Isa pun Tuhan lain suruh beriman satu Tuhan, mari zaman Nabi Muhammad pun suruh beriman satu Tuhan, Tuhan lain-lain. Seolah-olah ada tiga. Mengikut kategori agama. Tak mungkin. Sebab ada kesamaan dari sudut beriman satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan, mesti ada satu. Seterusnya, Nabi-Nabi dan Rasul ini diturunkan mengikut suasana, keadaan, zaman, tempat yang berbeza. Tetapi mereka juga antara perintah yang sama dalam konteks beribadat ialah solat. Nabi Musa pun diperintahkan solat. Nabi ni pun solat. Nabi ni pun solat. Kalau Tuhan lain-lain, mestilah hatu solat, ni lagu lain, hatu lagu lain. Ni solat. Tuhan sama. Mukjizat. Wahyu. Benda yang sama.
Jadi yang jadi isu sekarang ni, kenapa kita jadi berbeza sedangkan bertuhankan Tuhan yang sama, bernabikan nabi yang sama, berasulkan rasul yang sama, beriman kepada semua kitab-kitab yang Tuhan yang sama itulah yang turunkan, beriman kepada Tuhan yang samalah yang menurunkan nabi-nabi dan rasul, berimankan kepada Tuhan yang samalah yang memberikan keizinan mukjizat-mukjizat tu pernah berlaku dulu dan pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi hari ini tomahan mereka membezakan, itu Tuhan lain, kami Tuhan lain, hang Tuhan lain. Di mana logik dia? Di mana rasional dia? Seolah-olah ada Tuhan tertentu, untuk aku sebagai Tuhan, Nabi aku kawan ni, kitab aku sendiri pula kawan ni. Lepas tu ada Tuhan lain di satu sisi lain, Nabi aku dia ni, bukan dia tu, kitab aku kepada dia ni. Lepas tu ada pula belahan dunia lain, ada Tuhan lain, Nabi aku dia ni, kitab aku dia ni. Dah jadi berapa dah? Dah jadi 3 yang berbeza-beza. Buminya ada berapa? Kita duduk sekali ya. Tuhan nak perintah ada 3, jadi pening. Kalau betul-betul ada 3, jadi tak pelik lah kalau masing-masing mendakwa dia hak betul. Kalau betul-betul 3, yang paling betul aku, Nabi aku betul, kitab aku betul. Sebab ada 3 sungguh. Tapi kalau ada 1 dan semua ajaran ni berbeza, semua pemahaman ni berbeza, tiba-tiba hak ni nak kata betul, hak ni nak kata betul, hak ni nak kata betul, tu ada something fishy, something wrong dah. Dah kata kita beriman Tuhan yang sama, Nabi yang sama, mukjizat yang sama, kitab yang sama. Pasal faham lagu ni, aku faham lagu ni, hang faham lagu ni, aku faham lagu ni. Dan kenapa pula hang membezakan pula? Yang kami sembah ni tak sama dengan kamu sembah, yang kami beriman tak sama kamu beriman. Hakikatnya siapa yang telah memecah belahkan kita? Mudahlah. True dia balik kepada siapa individu, siapa personality yang pernah janji dengan Tuhan, dia tak akan pernah berhenti menyesatkan anak-anak Adam. Setan, iblis. Tapi tak boleh nak 100% salah kat dia. Memang tu dah dia tugas dia. Kita sendirilah yang jadi terpeleok, yang jadi baca nak pergi ikut dia tu. Buat apa? Ni Allah sebut siksaan yang keras. Jangan tukar kekufuran dengan keimanan. Jangan tukar yang batil dengan yang hak. Itu adalah jelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir. Yang terakhir kita nak sebut ini dalam bentuk ibrah, dalam bentuk pengajaran yang kita boleh ambil. Apapun yang Allah ceritakan kepada kita tentang nabi-nabi sebelum ini, dia akan kembali ada rangkaian dengan penerima wahyu pada waktu itu. Ayat ni ayat apa? Ayat Quran. Tapi cerita pasal Nabi Musa. Ayat ni ayat Quran, cerita Nabi tu. Ayat ni ayat Quran, cerita Nabi tu. Ayat ni ayat Quran, cerita Nabi tu. Dan inilah untuk menguatkan pengukuhan dan hujah bahawa Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum berakhir, saya nak sebut antara penyelewengan yang kita sebut banyak dah tadi. Antara yang paling besar Allah sebut dalam Quran, ada beberapa tempat Allah sebut orang Bani Israel ni dia suka bunuh Nabi mereka sendiri kan. Ada di antara mereka yang bunuh Nabi. Ada kisah beratus Nabi dibunuh dalam sehari. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pun nak dibunuh sebenarnya. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Adakah berakhir rasa nak bunuh Nabi ni berakhir pada Isa? Keberadaan orang Yahudi di Madinah, baik Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, dan dalam peperangan-peperangan dengan Yahudi tak ada rasa ke nak bunuh Nabi Muhammad? Tak ada rasa ke nak bunuh Nabi Muhammad? Dia bukan berakhir pada Nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel. Bahkan mereka nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pembunuhan ni bagi mereka yang ada rasa dalaman yang tinggi, insting tentang ayat Quran menunjukkan bahawa mereka nak menamatkan riwayat penyebaran Islam ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah untuk menyimpulkan satu perkara dari sudut psikologi.
Kalau orang tu dia ajar ajaran yang salah, dia ajar ajaran yang sesat, kita rasa nak bunuh dia ke tak? Kita rasa nak bunuh ke tak? Dia memang tipu, dia memang salah. Kita bukan nak bunuh dia. Tapi orang ni tak perlu kita hadap. Orang ni kita tak perlu popularkan. Orang ni tak perlu angkat sebab dia duk ajar, dia duk sebar ajaran yang salah ajar ni. Dan dia akan cepat lingkup biasa ajaran macam ni. Orang boleh detect. Tapi ajaran Muhammad ni walaupun tuduhan penipu, Muhammad ni ahli sihir, Muhammad ni otak tak berapa betul, Muhammad ni nakkan habuan dunia. Tetapi bentuk-bentuk pertuduhan tu tak kekal lama. Tak kekal lama. Bahkan ketika Nabi Muhammad berhijrah, apa jadi? Makin malap ke? Makin maju Islam. Islam tu jadi makin berkembang, makin maju. Sebab kebimbangan itulah mereka cuba untuk mencari peluang, mengintai peluang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelum tu mereka dah buat macam-macam agenda, macam-macam fitnah, macam-macam perancangan, macam-macam konspirasi atas Nabi. Tapi semua tak berjaya. Semua dilingkupkan oleh Allah dan last kali mereka nak bunuh Nabi. Berapa kali percubaan nak bunuh Nabi? Dalam peperangan tak payah kira lah. Memang target utama Nabi Muhammad lah. Sebab kafir-kafir Quraisy ni selain orang Yahudi, bagi mereka, kalau kita nak bunuh satu-satu pertubuhan, satu-satu kekuatan, kita kerak akar dia tu. Bagi mereka, akar dan tunjang tu adalah Nabi. Mati Nabi, mereka tak ada kekuatan. Mati Nabi, mereka tak ada kesatuan. Tapi tak berjaya. Yahudi di Madinah dengan pelbagai gerakan, dengan pelbagai cara, Abdullah bin Ubay lah, Abdullah bin Sabah lah, tak berjaya juga. Last kali cubaan-cubaan bunuh Nabi, nak baling batu, nak empak atas Nabi, tak jadi. Nak buat tu tak jadi, nak buat ni tak jadi. Last kali ada wanita Yahudi boh racun kan, boh racun. Padahal Nabi tahu ke tak benda tu beracun? Nabi tahu. Benda tu bercakap awal lagi sebelum Nabi makan. Benda tu bercakap, aku ni beracun, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Kalau pendekatan Nabi, pada tak makan lah, selamatlah Nabi. Tapi Nabi makan. Jadi ni juga antara tomahan pada Nabi Muhammad tu mati kena racun. Ada pun nak pelekeh Nabi lah. Nabi Muhammad tu bukan mati perang, bukan mati hak boleh disanjung, boleh dibanggakan, tapi mati akibat kesan-kesan sakit daripada racun wanita Yahudi dulu. Padahal antara jarak peristiwa racun dengan kewafatan Nabi itu jauh. Mungkin ada Nabi mengadu pada isteri dia, kesan-kesan tu termakan racun dulu. Tapi bukanlah itu menjadi penyebab utama kewafatan Rasulullah. Di samping memang dah sampai masa lah kita kata. Sampai masa yang ditentukan. Jadi berakhirlah kehidupan Rasulullah dan diteruskan oleh sahabat tabi'in sampai kita hari ini. Jadi jaga betul-betul lah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, amanah tersebut dengan sebaik-baik amanah. Jadi kita berhenti setakat ini. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang sering tersalah dan tersilap datang diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawasqiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.